يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله. اللهم إنك عفو تحب عفوا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam Masjid Al-Islamiyah ini, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama kita istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih di kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang duduk di sekitar qaryah ini untuk menjadi salah seorang daripada umat yang menghidupkan malam-malam Ramadan seperti mana yang pernah dihidupkan di era zaman baginda Nabi dan juga begitu juga di zaman sahabat para salafus saleh. Kerana yakin dan percayalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pengimarahan di malam Ramadan ini. Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan amal ibadat, tak kiralah sama ada berbuka ke, sama ada kita semayang berjamaah ke, sama ada kita bertadarus ke tarawih dan sebagainya, maka dengan penuh keimanan dan juga mengharap keredaan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi satu nilai yang mana kita harapkan, semua hamba harapkan nilai ini. Apakah nilai yang dimaksudkan? Akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan pejam celik, hari ini kita sudah berada di malam yang ke-19, sudah 19 ke 29? 19 Ramadan pejam celik kita dah berada di 19 Ramadan Dan saya nak mengajak kepada tuan-tuan, pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kerana kemungkinan ini adalah salah satu daripada makbulnya permintaan kita. Seawal kita berada dalam bulan Rajab, kita minta kepada Allah Ta'ala dengan satu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kejap lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab, Kau berkatilah hidup kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan, Allah dengar permintaan kita pada malam tersebut. Maka hari ini, sampai ke hari ini, Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan nikmat untuk kita diberi kesempatan untuk beramal ibadah sehinggalah pada hari yang ke-19. Persoalan yang perlu kita jawab tuan-tuan, yang pertama sekali,
Adakah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam 18 ke 19 hari yang kita diberi kesempatan ya, berada dalam bulan Ramadan ini, adakah kita dapat menempatkan kita di kalangan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Itu persoalan yang pertama ya. Persoalan yang kedua kita kena jawab, adakah tuan-tuan ya, dalam kita dipilih untuk berada dalam bulan Ramadan ini sampailah ke 19 malam ini, adakah kita dapat keampunan di sisi Allah? Yang kedua. Dan yang ketiganya kita kena tanya diri kita dan kita jawab ya, adakah tuan-tuan kita dapat mengakhiri Ramadan 1444 Hijrah sehinggalah selama sebulan? Kerana ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kita dapat sedia maklum melalui Telegram, melalui WhatsApp dan sebagainya, malam semalam, pagi semalam mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ilahi. Jadi bila kita tengok sahabat kita yang telah pergi, maka banyak istighfar ya. Banyakkanlah kita persiapkan amalan, sebab orang yang meninggal dunia tersebut tuan-tuan, mereka ini tidak ada langsung ciri-ciri orang yang dah uzur-uzur, tidak. Mereka masih sihat belaka ya. Bahkan dialah yang menghubung ustaz-ustaz, ustazah-ustazah datang berkuliah di masjid dan juga di surau. Tapi kita sayang dia di dunia, rupanya Allah Ta'ala lebih sayang dia. Nak cerita bahawa ajal kehidupan seseorang itu, maka seorang pun tak tahu bilakah akan diambil nyawa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita mengajak diri kita semua untuk sama-sama bermuhasabah ya. Saya nak bawa pada tuan-tuan pada malam ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan satu perkara yang cukup istimewa ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak nabi, Nabi Muhammad lah yang paling championnya. Dalam banyak-banyak umat, Nabi berjuang, bukan sekadar Nabi saja yang champion. Nabi minta kepada Allah, kalau aku dapat kenikmatan di syurga, kalau boleh kau berilah pengiktirafan sama juga kepada umat yang kau suruh aku bimbing. Maka tuan-tuan, Nabi berjuang macam-macam untuk umat. Maka akhirnya antara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tuan-tuan ya, dalam hari berlalunya hari, minggu berlalunya minggu, bulan berlalunya bulan, tahun berlalunya tahun itu, Allah jadikan setiap perubahan tahun itu hijrah. Setiap tahun ada 12 bulan. Maka satu bulan diangkat menjadi penghulu segala bulan, Sayyidul Syuhur. Maka itulah yang dinamakan sebagai bulan Ramadan. Dalam seminggu kita ada 7 hari, bermula daripada Isnin sampai Ahad. Maka ada satu hari yang Allah Ta'ala angkat hari tersebut, menjadikan hari tersebut dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka itulah yang dinamakan sebagai hari Jumaat. Dalam 365 hari, 364 malam, ada satu malam, kalau tuan-tuan kita dapat malam tersebut, maknanya seolah-olah kita sudah beribadat melebihi daripada 1000 bulan. Allah bagi malam tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar ya. Ada orang jawab malam Jumaat, yang tu pun bagus juga ya. Tapi malam Qadar ini yang Allah rakamkan dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam tersebut siapa beribadat saja, maka dia akan dapat ganjaran reward yang cukup hebat di sisi Allah. Ini khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab apa Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad ni? Sebab kerana tempoh hidup kita di dunia ini tuan-tuan, Allah tak bagi macam mana umat-umat terdahulu. Allah tak bagi macam mana umat Nabi Nuh, hampir ratusan tahun Allah bagi kepada mereka umur panjang. Tapi kita berbekalkan antara 60 ke 70 tahun, Maha Suci Allah Ta'ala. Bila dibawa saja di padang mahsyar esok, kita akan ditimbang segala amalan orang ketika itu. Umat-umat sebelum ini, dia agak pelik melihat umat ini. Mengapa pendeknya umurnya tetapi berat amalan kebaikan cukup banyak berbanding daripada kami yang hidup panjang usia. Maka bila dicek rupanya
mereka ini tuan-tuan adalah di kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita kena ambil kesempatan Ramadan. Allah jadikan tuan-tuan kepada kita umat Muhammad ini, ya, satu amalan yang kita lakukan diganjarkan berlipat kali ganda. Yang sunat diganjarkan pahala yang wajib. Yang wajib diganjarkan hatta sab'ina marrah, 70 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, wa ana ajzi bih, aku sendirilah yang akan nilai dalam bab puasa yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW. Sebab itu puasa ni dia bukan tuan-tuan, ya, satu kewajipan ke atas umat Muhammad semata-mata. Dulu pun umat-umat terdahulu pun mereka dah diwajibkan puasa. Buktinya Allah sebut dalam Quran, surah Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah termaktub bahawa syariatan puasa ini bukan pada umat Muhammad semata-mata, tidak. Sebelum umat Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala dah syariatkan berkenaan dengan ibadah puasa. Tapi kelebihan dia hanya Allah Ta'ala bagi tumpuan, ya, kepada umat Muhammad disebabkan kerana permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu kita bersyukur tuan-tuan, ya, sikit amalan ganjaran banyak, ya. Bukan setakat itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya. Bunyi macam bom, rasa macam tazkirah kat sebelah Masjidil Aqsa nampak, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah indahnya tarawih kita malam ni, ya. Tuan-tuan takkan jumpa pada bulan Syawal macam ni. Tuan-tuan takkan jumpa pada bulan Zulhijjah meriah macam ni, ya. Hanya jumpa pada bulan Ramadan saja, ya, berkenaan dengan bom-bom ni, ya. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis kebimbangan Nabi SAW terhadap umat Nabi ini. Apabila ramai dari kalangan umat Nabi ini, bila diberi kesempatan masuklah Ramadan, maka dia tak dapat tuan-tuan nilai takwa di sisi Allah. Dia tak dapat. Dia tak dapat nilai keampunan di sisi Allah, dia tak dapat. Tapi dia dapat dua perkara saja, kata Rasulullah, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai umatku bila diberi kesempatan saja masuk saja bulan Ramadan, dia boleh tahan makan dan minum daripada siang harinya. Tapi dia tak dapat apa yang kita sebut tadi. Hanya dia dapat dua juga. Pertama lapar, dan yang keduanya adalah dahaga. Itu sebab kalau sebut pasal puasa ni tuan-tuan, memang penat. Memang penat. Saya sendiri pun penat. Itu yang saya mengajar tuan-tuan. Saya bagi tahu ke anak-anak murid saya, dia kata bulan puasa ni memang penat. Kalau boleh awak jangan pejam mata. Kalau awak pejam mata, insya-Allah Isra' Mi'raj lah perginya. Dia mudah tertidur. Kita sendiri pun macam tu. Sebab itu dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kata Nabi, wa ana ajzi bih, aku sendirilah yang akan nilai. Ada orang tuan-tuan bila di pagi Ramadan itu dia gunakan kesempatan kerana dia suka mengambil apa yang Nabi sebut. Antaranya orang yang rajin berpuasa ni tuan-tuan, dia gunakan pada awalnya banyakkan berdoa. Sebab Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang Allah Ta'ala tak tolak permintaan dia. Jarang Allah Ta'ala tolak tiga golongan ini bila dia berdoa. Pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW, imamul adil, iaitu pemimpin yang adil dalam pemerintahannya. Dia boleh meletakkan keadilan dia kepada rakyat, begitu juga keadilan dia pada syariat. Orang ini, pemimpin ini, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Yang keduanya, doa mazlum, doa orang yang dizalimi pun Allah Ta'ala tak tolak. Dan yang ketiga, doa as-saim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sehinggalah waktu dia berbuka. Sebab itu kita dibanyakkan tuan-tuan, untuk disuruhkan untuk memperbanyakkan berdoa, khususnya doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Macam banyak-banyaklah. Wahai Tuhan, sesungguhnya Kaulah Maha Pengampun dan suka kepada mereka yang minta ampun, maka ampunlah dosa kami. Minta banyak-banyak. Sebab
kita ni tuan-tuan ni adalah pendosa. Banyak kita lakukan dosa, sedar ataupun tidak. Jadi sebab itu pernah diriwayatkan tuan-tuan ya, satu hari Nabi kita Muhammad SAW bila nak berkhutbah, biasa Nabi akan naik di anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga, terus saja naik ke mimbar. Tapi pada hari tersebut, kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, agak peliknya kerana lagi kuat tuan-tuan ya, lagi dekat bunyi tu. Saya risau takut akhirnya dekat ceramah ni. Tuan-tuan, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ya, meriwayatkan kisah ini. Agak pelik yang berlaku kerana Nabi bila langkah saja di anak tangga pertama, kedua dan ketiga, Nabi mengucapkan perkataan amin. Apakah maksud permintaan amin ni? Maksud dia ialah kita bersetuju dengan apa yang kawan kita doa tu. Macam tuan-tuan kan, imam kita doa tadi, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa li salati hafizin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin. Kan minta imam minta kita amin amin amin. Faham ke tu? Tahulah imam minta semua baik-baik belaga ya. Nabi bila dia dengar tuan-tuan doa daripada seorang ni, Nabi terus amin sebab Nabi faham. Nabi setuju dengan permintaan doa ini ya. Sehingga Ka'ab bin Ujrah ni tuan-tuan, dia agak pelik. Diriwayatkan semua sahabat-sahabat pelik. Setiap Nabi melangkah di anak tangga pertama, kedua dan ketiga, maknanya Nabi mengucap perkataan amin. Kalau nak dikira ni tuan-tuan ya, mimbar Nabi ni ada 3 anak tangga je lah. Mimbar kita berapa anak tangga? Banyak juga tu. Bukan setakat sebut, ni ada selekoh tajam lagi. Selekoh tajam lama dah tak naik mimbar. Kan? Lebih juga. Kalau di Masjid Shah Alam tu tuan-tuan, saya tuan-tuan tengok tu 30 anak tangga saya ingat. Imam tuan-tuan berhenti 3 checkpoint ke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya, Nabi kita Muhammad tuan-tuan, dia mengucap perkataan amin. Dia mengucapkan perkataan amin tuan-tuan sebanyak 3 kali. Ada di kalangan sahabat itu menganggapkan bahawa kemungkinan ada berlaku penurunan wahyu yang terbaru ke atas Nabi SAW yang Nabi nak sampaikan sebentar lagi. Mereka menganggapkan begitu. Sebab itu bila mana Nabi SAW selesai saja berkhutbah, nazala minal mimbar, dia turun daripada mimbar. Baginda SAW turun saja daripada mimbar. Maka apa yang diucapkan oleh para sahabat ni tuan-tuan, lalu mereka terus bertanya kepada Nabi, faqala lahu ya Rasulullah, mereka terus tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na al-yawm, maka sesungguhnya pada hari ini kami mendengar kamu mengucapkan sesuatu yang mana kami tak pernah dengar. Lam nakun nasma'uhu, kami tak pernah dengar pun sebelum ini. Setiap kali kamu melangkah di anak tangga pertama, kedua, ketiga itu, kamu mengucapkan amin. Adakah turun wahyu yang baru ke atas kami? Maka apa jawab Nabi SAW? Wahai sahabat-sahabat sekalian, inna Jibril alaihi salatu wassalam, ketika mana saya menaiki di anak tangga yang pertama, maka malaikat Jibril, sahabat aku, dia datang menghampiri aku, aradhali, maknanya menghampiri. Lalu apa yang dibuat oleh malaikat Jibril ini? Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan 3 doa yang Nabi agree 3 perkara ni. Itu yang Nabi sebut amin. Apakah perkara yang disebut oleh malaikat Jibril ini? Maka Nabi mengaminkan doa ni. Pertama sekali, syaqiya abdun, cilakalah manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala ni, tak guna punya hamba. Man adrakar Ramadan, siapa-siapa yang diberi kesempatan untuk bertemu saja Ramadan, dia masuk saja bulan Ramadan dan dia keluar daripada Ramadan, falam yughfarlah, maka dia tidak mendapat nilai keampunan di sisi Allah. Maka orang ini hamba yang melepaskan peluang yang hebat yang Allah Ta'ala sediakan pada bulan Ramadan. Kata Jibril, orang ni tak guna, hamba ni lepaskan peluang macam tu saja. Nabi setuju. Apa yang Nabi sebut? Amin. Tuan-tuan ya, pernah ada satu kisah ya, orang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi SAW.
Orang Arab Badui ni tuan-tuan, orang Arab yang duduk di kawasan pedalaman, dia tak duduk di kawasan sekitar di berhampiran dengan Nabi, dia duduk kawasan tengah padang pasir tu. Tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi. Orang Arab Badui ni, kalau kita nak kias sekarang macam kat Malaysia ni, memang tak ada orang Arab Badui sebab kita tak ada padang pasir, tapi kita ada hutan ni, umpama macam orang asli lah. Orang asli kan banyak. Di Cameron Highland kita nak pergi naik tu pun kan ada jual madu-madu lebah tu, ya. Tu banyak tu orang asli tu. Di Gombak pun ada perkampungan orang asli. Penuh dicerita orang asli ni tuan-tuan. Satu hari dia bawa motor. Dia bawa satu motor tuan-tuan. Atas motor tu ada 4 orang. Dia bawa sampai 4. Ni orang asli. Kebetulan pula tuan-tuan, waktu tu bertemu dengan polis trafik. Polis trafik nampak. Lalu polis trafik ni pun tahan pakcik ni, bapak dia yang bawa motor ni. Yang orang asli ni pun dia berhenti. Bapak dia kata, tuan, minta maaf tuan, motor saya dah tak muat dah orang kelima, cukup 4 orang ni. Polis tu tahan bukan sebab nak naik, nak bagi tahu naik motor 4 orang salah. Orang asli dia bukan kira undang-undang, dia bakal langgar saja kan. Jadi orang Arab Badui ni satu hari dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau saya nak masuk dalam syurga? Kata Nabi, boleh. Cuma ya Rasulullah, aku nak buat yang wajib saja. Aku nak semayang 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, dan kalau ada rezeki aku pergi haji. Aku nak buat yang wajib saja. Kau jangan suruh aku yang bukan-bukan. Dia warning pula Nabi tu. Dahsyat orang Badui ni. Nabi pun pening kepala tengok ni. Gelak Nabi tengok gelagat orang Arab Badui. Sebab itu tuan-tuan biasa dengar kisah bagaimana ada seorang pemuda ya, Arab Badui juga. Dia datang tuan-tuan Madinah, dia bukan nak dengar kuliah, dia kencing di satu tempat. Umar lagi dekat tuan-tuan ya. Umar dia tak ada jalan penyelesaian. Dia bawa keluar turi pedang, kira nak penggang kepala sebab orang ini tidak ada adab, kencing dekat masjid Nabi. Maka Nabi kata, Umar, sabar Umar ya. Kalau kamu ligan dia lagi banyak tempat kita kena bersih ni, elok satu tempat jadi banyak tempat, bawa ke hulu ke hilir kan. Jadi tuan-tuan, Nabi tengok orang gelagat orang Arab Badui, Nabi ketawa ya. Lalu Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat sekalian, awak nak tahu tak manakah di kalangan penghuni syurga, calon ahli syurga mana? Maka sahabat kata, of course lah ya Rasul, taba'an, sudah tentu siapakah penghuni syurga yang dimaksudkan. Semua sahabat yang duduk di depan Nabi ni duk rasa-rasa Nabi sebut nama dia tu. Bila Nabi sebut nama seorang-seorang sahabat, berarti itu satu jaminan ucapan yang keluar adalah daripada mulut Rasulullah yang akan beri syafaat pada umat. Baik itu sahabat-sahabat tunggu tuan-tuan Nabi sebut nama mereka. Lalu Nabi kata, awak kalau nak tahu penghuni syurga, itulah orang Arab Badui tu. Bukan tuan-tuan saya tunjuk tu umpama macam tu, Arab kata pula aku Badui katanya. Tu orang Arab Badui. Lalu Nabi SAW gelak. Bila sebut gelak ketawa ni tuan-tuan ya, Nabi dalam hidup Nabi banyak senyum. Tu kita kena terima. Nabi banyak senyum berbanding daripada ketawa. Ketawa ni sampai menampakkan kursi ni, ketawa sungguh-sungguh bagi diri Nabi ni diriwayatkan tak banyak. Selama 63 tahun Nabi ketawa sampai nampak kursi ni kurang lebih 13 ke 15 kali saja. Subhanallah. Itu ketawa Nabi yang menampakkan kursi. Kita berapa kali ketawa sepanjang hidup kita ni? Dia gelak dulu pun dah nampak ketawa, nampak kursi dah. Saya bukan setakat nampak kursi, kadang-kadang tercabut kursi tu. Ada satu tempat tu saya pergi sembang-sembang, minum-minum waktu more tuan-tuan ni, pakcik tu punya seronok lah bila kita cerita sembang-sembang ni. Ya Allah, tengah-tengah minum tu punya ketawa tu, gigi masuk lantai tarik tu. Gila. Itu pun naik geli nak minum. Pakcik tak pakai poliden ke mana? Tuan-tuan ni ya, apa sebab Nabi beri jaminan kepada orang Arab Badui itu, inilah penghuni syurga. Tuan-tuan, dia datang dengan penuh rasa cinta dia kepada Nabi. Tuan-tuan bayangkanlah, di tengah padang pasir sanggup berhadapan dengan ribut padang pasir yang panas demi kerana nak tunjuk rasa cinta dia kepada Nabi, nak jumpa dengan Nabi. Kalau boleh tiap-tiap waktu nak datang solat berjamaah, dan buat pula tentang semayang di belakang Rasulullah. Kemudian semayang khusyuk, puasa dengan penuh keimanan, harap redha daripada Allah. Orang inilah yang Nabi SAW
boleh sebut tuan-tuan jaminan mereka inilah penghuni syurga. Tapi Nabi agak risau. Nabi agak, tuan-tuan, perasaan Nabi dalam banyak-banyak umat tu ada juga yang jenihnya, tuan-tuan, ya. Bila dia puasa saja dia tak dapat nilaian takwa keampunan, tapi dia dapat lapar dan dahaga. Itu yang Nabi kata setuju sangat. Malaikat Jibril doa, bila mana ada orang yang diberi kesempatan masuk saja di bulan Ramadan, maka dia tak dapat keampunan, maka orang ni hamba yang tak guna melepaskan peluang untuk bertemu Ramadan. Maka Nabi sebut amin. Baik, itu yang kedua, Nabi bersetuju dengan doa daripada malaikat Jibril. Mana-mana umatnya syaqi yang abdun, celaka punya umat, ya, mereka yang apabila idza dzukirta man dzukirta indahu, bila disebut saja nama aku, ya, bukan nama aku, nama Rasul, ya, nama Muhammad dan Ahmad, maka dia tidak selawat kembali kepada aku, dia tak jawab salam selawat ke atas aku, maka orang ini, kata malaikat Jibril, umat yang tak kenang jasa, umat yang tak mengenang jasa. Maka Nabi kata amin. Tuan-tuan, ya, Nabi berjuang habis-habisan demi kerana umat. Sebab itu kita bersyukur, tuan-tuan, ya, antara umat yang Allah Ta'ala akan bangkitkan awal berbanding daripada umat-umat terdahulu. Kalau nak diikutkan ranking kita berbanding daripada umat-umat terdahulu ni, kita paling terakhir sekali. Tapi dengan sebab kerana permintaan daripada Rasulullah SAW, dia sayangkan kepada umat dia, Allah Ta'ala bagi jaminan yang akan dibangkitkan esok, kita orang pertama. Esok yang akan dapat masuk syurga, kita juga orang yang pertama. Sebab itu, kalau bila disebut saja selawat ke atas Nabi, tuan-tuan, kita balas dengan salawat. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah, ya, dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat ini sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi setuju. Orang yang bila disebut nama Nabi dia tak selawat, maka orang ini umat yang tak mengenang jasa. Yang ketiga, Nabi bersetuju terhadap doa daripada malaikat Jibril berkenaan dengan syaqi yang abdun, celaka punya anak, celaka tak guna punya anak. Man adraka walidaihil kibar, yang mana masih lagi ada mak ayah di kampung dalam keadaan kibar, ni maknanya dalam keadaan tua, uzur, dah tak dapat nak menguruskan diri sendiri dah, ya. Au ahaduma, ataupun salah seorang daripada mereka. Ada orang, tuan-tuan, dalam hidup dia takdirkan, tuan-tuan, dia tak dapat hidup bersama dengan ayah dan dibesarkan oleh mak. Maknanya kias, Nabi kata salah seorang daripada orang ni, mak ayah ni, macam saya, mak ada lagi, ayah dah meninggal, ya. Ada orang, tuan-tuan, mak ayah dah tak ada. Ada orang ada mak, ayah tak ada. Ada bapa, mak tak ada, matinya mak, jadi tak ada, tinggal ayah saja. Jadi Nabi kata orang ini patut dihargai. Sebab apa? Kerana Nabi pernah didoa oleh Jibril, tak guna punya anak, yang masih lagi ada mak ayah di kampung, uzur, dah tak mampu nak berjalan berdikari, dalam keadaan ekonomi pula sekarang ni melambung, tak mampu nak beli itu nak beli ini. Anak duduk di Kuala Lumpur, di PJ ni, tuan-tuan, mewah, senang lenang, makan tiap-tiap kali buka tanpa menarik juadah makanan. Tapi mak di kampung pakai masin, patah balik telur, sampai itu saja menu yang dia makan tiap-tiap hari, tak ambil tahu tentang kebajikan. Maka orang ini, kata malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, falam yudkhilahul jannah, tidak akan sekali-kali anak ini ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Maka kata Nabi, aku sangkakan itu doa yang power lah daripada Jibril ni. Maka Nabi pun setuju dengan apa yang dia doakan oleh Jibril, amin. Maka Nabi kata amin. Sebab itu, tuan-tuan, saya selalu menyebut kepada tuan-tuan, ya, bila dah sampai usia tua ni, tuan-tuan, kita dah tak harap sangat bab-bab duit sangat, tak harap sangat dah, ya. Ni anak saya ni, ya, satu hari ditanya satu soalan, dia kata apa, nak dekat sampai kat masjid tu, dia tanya ayah, ya, esok kalau ayah dah tua, dia doa saya cepat tua, tuan-tuan, ya. Janganlah doa ayah saya tua, ya. Esok kalau ayah dah tua, ayah dah tak larat, ni doa tak larat pula, saya tahan tu. Esok kalau ayah dah tua, esok kalau abang dah besar, abang dah kerja, agak-agak apa yang ayah nak abang belikan? Dia tanya saya. Saya bila dengar macam saya terkejut, tuan-tuan, sebab dia boleh tanya soalan macam tu, soalan kebat tu, aras tinggi tu. Saya kata, abang, ya,
Ayah kalau boleh, ayah tak nak dah semua-semua ni, ya. Nak kata duit ni insya-Allah lah, sebab ada rezeki. Kalau ayah pencen dah cukup ke duit pencen tu. Kemudian ayah dah ada kereta dah, jadilah Azia kan. Azia jadilah. Ayah dah ada kereta dah, ayah dah ada rumah dah, ayah dah ada orang rumah. Rumah pun dah ada kan. Cukuplah bagi ayah. Tapi ayah nak dua perkara saja daripada anak-anak ayah ni. Kalau boleh 5 orang anak ayah ni, 5 ya, setakat ni ya, 5. 5 orang anak ayah ni semua jadi anak soleh solehah. Boleh tak? Dia kata boleh ayah. 5. Dan yang kedua lah, kalau boleh ayah nak 5 orang anak ayah ni, start daripada kakak sampailah pada adik tu, 5 orang ni boleh hafal Quran hafizah Quran. Sebab apa saya harapkan tuan-tuan? Sebab kita ugat dia. Sebab kalau nak dikira amal ibadat yang ayah mak buat kat atas dunia ni, tak tahulah, takut lambat masuk syurga. Tapi orang yang hafal Quran, orang yang sentiasa bersahabat dengan Quran ni tuan-tuan, himpunan di padang mahsyar ni, mereka akan ditarik dengan syafaat Quran itu. Maka orang yang bawa Quran dalam diri temu dengan Allah, orang ini akan dapat laluan mudah untuk menuju ke syurga. Maka paling tidak pun dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Orang yang hafal Quran ni bukan sekadar dia saja masuk syurga, dia boleh tarik kaum kerabat dia yang dekat untuk masuk ke dalam syurga. Agak-agak siapa orang paling dekat dengan anak ni? Mak ayah dulu. Itu sebab kita kalau boleh bang, kita nak bahagia bukan setakat di dunia kita nak bahagia, tapi kalau sampai akhirat pun, kalau boleh kita kekal kat sana sama-sama. Boleh tak bang? Dia kata boleh, insya-Allah ya. Tapi kalau ayah, abang nak bagi duit pun ayah terima je. Macam itulah. Yang last tu kena ada juga kan. Ayah bagi, abang-abang bagi, saya terima je kan. Macam kita kadang-kadang balik kampung kan. Balik kampung bila kita nak pisah dengan mak kita tu, salam-salam, bukan salam kosong tuan-tuan. Kita kat sini makan beras sedap, kalau kat rumah tengok cat rambutan, tak zalim pada anak mak kita, ayah kita tu. Kita waktu salam tu bagi juga, selit juga tuan-tuan, abuan kat mak ayah kita. Duduk di kampung beli belanja dan sebagainya. Waktu dia salam tu, dia pegang, dia rasa pelik tuan-tuan. Dia kata apa ni la Allah, apa ni, apa. Tapi dia tarik juga, tu yang pelik tu kan? Patut dia tolak lah ke sana kan. Ni tarik ni. Tapi kita bukan nak berkira dengan mak ayah ni, tidak. Tapi tuan-tuan ingatlah, mungkin dengan sebab kerana kita bagi tiap-tiap bulan rezeki 150, 200 setengah pada mak ayah kita tu, mana nak tahu dengan sebab kerana rezeki itu tuan-tuan, Allah bagi luas lagi rezeki kepada kita. Bukan sekadar tuan-tuan mata wang, ringgit dan sebagainya, tetapi rezeki juga Allah panjangkan, beri kesihatan baik kepada kita pun dikira sebagai satu rezeki. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 benda ni yang didoa oleh malaikat Jibril ni, cuba kita cek tuan-tuan sama-sama sebelum kita akhirkan tuan-tuan Ramadan pada tahun 1444. Adakah kita nak meletakkan kita bila bertemu saja Ramadan keluar macam biasa saja dan tak dapat keampunan? Maknanya manusia yang paling rugi, kata dia malaikat Jibril, tak guna punya hamba yang bila diberi kesempatan saja dia abaikan kesempatan begitu saja. Na'udzubillah. Yang kedua, lepas daripada ni kalau boleh, Nabi banyak jasa pada umat, kita kenang kepada jasa Nabi itu, banyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah kita mempunyai mak ayah, maka hargailah mak ayah kita yang masih hidup. Tuan-tuan, inilah antara benda yang disebut dan pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya doakanlah mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang luar biasa ya. Bila sebut puasa ni memang penat. Daripada pagi kita puasa, malam pun tuan-tuan kita ditunaikan pula solat tarawih ya. Macam masjid ni buat 8 kan, ada setengah masjid buat 20. Tak apalah, buatlah 8 ke 20, jangan bergaduh sangatlah 8-20 ni ya. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Itu yang pernah berlaku tuan-tuan, sebuah masjid ya, nak handle masyarakat, ada yang nak buat 20, nak buat 8 ni, sampai tak tahu kadang-kadang nak pakai yang mana. Dia terpaksa meraihkan dua-dua pendapat. Ada yang nak buat 8, yang nak buat 8 ni golongan yang esok nak kerja. Yang nak buat 20 ni anda memang bencin, dia memang tak ada apa nak buat tu, yang dia nak buat 20 tu. Jadi pihak JK Masjid nak kena jaga ni yang 20 ni, sebab mereka lah yang sentiasa istiqamah, start daripada subuh sampai isyak berjamaah. Demo ni yang ada. Sekarang kalau buat 8 saja tuan-tuan, macam seolah-olah tak meraihkan yang 20 ni. Jadi buat ketetapan, tak apalah,
Kita buat ada hari-hari tertentu kita bagi tazkirah, dan ada hari kita buat 20 rakaat. Alhamdulillah. Tuan-tuan pening kepala JK nak fikir ni, masalah nak geng 8 ke 20 ni. Ada satu tempat sampai bukan setakat itu saja tuan-tuan, parking pun lagi kuat ni. Parking pun terpaksa kena bagi pada 2 parking. Tak mau gaduh punya pasal ni. JK masjid mikir sampai parking pun terbagi kepada 2. Itu yang saya bila datang saja tuan-tuan nak ceramah tu, sampai ditahan, pergi rela tu tahan. Dia kata, tuan nak tanya sikit. Saya kata boleh. 008 ke 020? Saya kata apa pula, dah macam gangster pula. Saya duduk di Rawang, memang ada 007 line 7 tu memang ada. Tapi main 008, 020. Saya kata bukan, saya bukan 008, tapi saya berceramah. Dia bawa saya tuan-tuan sampai ke tempat parking. Dia kata, kebetulan pula biro dakwah ada. Dia sambut saya lah. Saya pun tanya, Ji, saya nak tanya, Ji, tadi waktu saya nak masuk parking ni rela tahan. Dia tanya 008, 020 ni apa maksud dia? Dia kata 008 ni geng 8 rakaat. Oh gitu. Geng 020 ni geng 20 rakaat. Oh macam tu lah kan. Ustaz tolong bantai geng 8 ni. Saya kata nak kenapa bantai pula Haji? Geng 8 ni okey lah, dia datang semayang juga pada tak datang. Geng 8 rakaat ni lepas habis dia semayang 8 rakaat, dia keluar, dia bantai moral habis, tak sempat geng 20 tu. Tak sempat geng 20 lah. Siapa? Ada lagi tak? Ada ceramah special kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak apalah, buatlah 8 ke 20 mengikut kadar kemampuan kita. Tapi saya tak faham tuan-tuan ya. Kalau 008, 020 ni boleh terima lagi. Ni 002 ni, lepas 2 rakaat terus keluar. Ni geng mana, mazhab mana dia pakai? Tak tahu ni. 2 rakaat terus keluar, bagi salam terus hilang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang penat. Tapi penat kita nak tuan-tuan natijah kerehatan yang dijanjikan. Bukan di sini, bukan di rumah kita, tidak. Tapi kerehatan yang sebenar selepas daripada kehidupan di dunia. Tuan-tuan ya, mudah-mudahan sedikit sebanyaklah dapat yang kita mengambil istifadah. Jauhkan tuan-tuan daripada 3 permintaan Jibril. Kerana apa? Nabi setinggi bersetuju terhadap apa permintaan Jibril berkenaan dengan tidak ada mengguna manusia yang pertama. Bila diberi kesempatan bertemu Ramadan, tak guna peluang tersebut untuk mencapai nilai rahmat dan keampunan di sisi Allah. Yang kedua, tak nak jadi umat yang lupa pengorbanan Nabi. Dan yang ketiga, berbaktilah kepada mak ayah kita sementara dia masih ada bersama dan sama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kongsikan pada malam ini ya, jadikanlah sebagai satu panduan ya, sebagai kita nak meniti kehidupan beberapa hari saja kita Ramadan yang akan datang ya, pada tahun ini. Mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar diberi kekuatan untuk sama-sama kita mengembeling tenaga meraih rahmat dan juga keampunan insya-Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Semakin meriah bunyi ni tuan-tuan ya. Saya pun tak tahu, tak dengar dah apa yang saya cakap ni. Jadi lagi kuat tuan-tuan ya. Insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas daripada hari raya ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah. Ya, lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.